Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan sekejap, okey, jadi terhenti seketika tadi. Ada jawab panggilan telefon, mak telefon. Saya pun dah lupa dah saya cakap apa mana. Okey, tapi tak apalah. Saya tadi just intro saja. Cuma hari ini saya ingin berkongsikan ataupun memberikan sedikit ulasan kepada anda semua berkenaan dengan banyak persoalan yang saya terima semalam sehingga kepada hari ini, berkenaan dengan apabila ada satu perkongsian dalam media tempatan berkenaan dengan ada satu tuntutan pengeluaran KWSP secara RM50,000. Tuntutan kepada semua mencarum yang dikatakan diperjuangkan oleh wakil rakyat netizen melalui NGO tu saya kurang pasti nama dia, saya pun dah lupa dah, ada disiplin atas nama NGO tu lah. Jadi ada banyak persoalan yang timbul di kalangan pencarum dan sebagainya. Apa yang saya nak ulaskan di sini adalah sebenarnya sejak daripada tertubuhnya Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat dan kemudiannya terlaksana tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar, banyak perkara yang berlaku dan banyak juga NGO sebelum ini yang orang kata berada dalam tuntutan pengeluaran KWSP RM10,000 one off sebelum ini, yang mana selepas itu mereka orang kata mengambil keputusan untuk tidak membuat tuntutan yang berikutnya seperti yang dilakukan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Namun selepas mungkin pelbagai respon yang diterima daripada pencarum, melihatkan sedikit perkembangan daripada PGR ini dan sebagainya, masing-masing mula membuat tuntutan masing-masing. Kita ada RM20,000 one off, kita ada RM50,000 one off, kita ada KWSP for all, kita ada pengeluaran bersasar daripada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Jadi sekarang ni di lapangan sebenarnya ada banyak tuntutan, tetapi asas atau matlamatnya adalah satu, iaitu pengeluaran daripada akaun KWSP pencarum. Cuma mekanismenya adalah berbeza, yang mana kita ada daripada PGR ini pengeluaran secara bersasar untuk 4 kategori, bermula daripada isi rumah, suri rumah, kemudian ibu bapa tunggal, mereka yang mempunyai baki kurang RM20,000 dan juga mereka yang mempunyai baki lebih daripada RM20,000. Kemudian ada pro rakyat, NGO pro rakyat yang mana memperjuangkan KWSP for all. Kemudian hari ini semalam daripada wakil rakyat netizen memperjuangkan berkenaan dengan RM50,000 secara one off payment kepada semua pencarum. Dan juga kita ada lagi satu, saya pun kurang pasti daripada NGO mana, ada tuntutan sebanyak RM20,000 secara one off. Disusuli pula dengan satu kenyataan media daripada Parti Gerakan 2 hari yang lepas, yang mana naib presiden mereka juga meminta kerajaan untuk mempertimbangkan membenarkan lagi pengeluaran daripada akaun KWSP, memandangkan dalam keadaan sekarang ini ramai pencarum yang masih terkesan. Okey, itu secara keseluruhannya. Jadi apa yang anda perlu faham, matlamat adalah satu yang sama untuk pengeluaran daripada KWSP, tetapi mempunyai orang kata NGO ataupun individu yang berbeza. Kaedah tuntutan masing-masing itu tidak sama. Jadi kalau kita pergi nak bersama dengan orang ni, terpulanglah dengan siapa-siapa pun. Tetapi matlamat kita adalah kita mengharapkan kerajaan untuk meluluskan satu pengeluaran daripada akaun KWSP, namun kaedah pengeluaran dan sebagainya ini terpulang kepada kebijaksanaan kerajaan. Pelbagai kisah kesusahan rakyat telah pun dikongsikan hampir di setiap orang kata perjuangan NGO masing-masing ini. Jadi banyak dah kisah atau banyak dah cerita yang telah dikongsikan untuk perhatian pihak kerajaan mempertimbangkan nak laksanakan pengeluaran ini macam mana. Apa yang saya nak kongsikan adalah sedikit saya tak boleh nak nyatakan pendapat peribadi saya terlalu banyak sangatlah, tetapi saya harap NGO lain ini di dalam perjuangan mereka ini, mereka mungkin mempunyai orang kata data-data yang solid, orang kata untuk dipersembahkan kepada pihak kerajaan dan sebagainya. Saya harap semua benda ini orang kata selari dan juga selaras seperti mana yang telah dilakukan sebelum ini ataupun yang seperti yang dilakukan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat dan sebagainya. Kerana apabila kita mempunyai data yang solid, kita mempunyai bukti memang ini adalah daripada pencarum, situasi ini adalah daripada pencarum, tuntutan ini dan sokongan ini adalah daripada pencarum, kehendak pengeluaran ini daripada pencarum,
Jadi apabila kerajaan sebagai contoh mungkin memanggil satu sidang meja bulat, dipanggil ke semua NGO ni sebagai contoh, jadi masing-masing ada satu data yang valid, yang solid untuk dipersembahkan. Kita tak nak nanti kalau katalah, bayangkanlah kalau pihak kerajaan memanggil untuk duduk semeja bersama dengan NGO pejuang KWSP ni, tetapi mungkin ada NGO yang mungkin tak dapat nak mempersembahkan data yang sebetulnya ataupun data yang sepatutnya dan sebagainya. Saya takut perkara ini mungkin akan menjejaskan peluang kepada pengeluaran akaun KWSP, kerana di akhir nanti mungkin kita kata kita mempunyai angka sokongan daripada pencarum 200,000, 300,000, 500,000 ataupun 1 juta pencarum, ataupun kita kata kita ada sokongan daripada 14 juta pencarum, tetapi kalau ianya tidak dapat diterjemahkan dalam satu bentuk data yang solid, yang valid, yang legit, ini akan menimbulkan saya rasa keraguan di pihak kerajaan, dan mungkin dia akan menjejaskan sedikit sebanyak tuntutan ini. Ini bukanlah orang kata nak mematahkan semangat dan sebagainya. Saya tidak berada pada tahap NGO ni, mereka ini hebat di luar sana memperjuangkan turun di jalanan dan sebagainya. Saya hanya sekadar content creator, tetapi sepanjang tempoh 2 tahun lebih saya membuat konten berkaitan dengan isu bantuan, isu KWSP dan sebagainya. Jadi sedikit pengalaman dan juga beberapa orang kata berdasarkan latar belakang saya dalam sektor pekerjaan saya dan sebagainya, membolehkan saya melihat dan juga menilai perkara ini daripada satu sudut orang kata keabsahan ni lah, macam benda ni okey tak okey untuk dipersembahkan dan sebagainya. Tetapi untuk mereka yang bersama-sama memperjuangkan isu KWSP ni, seperti yang saya nyatakan tadi, saya mengharap ada data-data yang kukuh, yang solid dan sebagainya, dan saya harap mereka ini kekal konsisten dengan perjuangan masing-masing. Jadi walau apa pun kita semua haruslah teruskan berdoa, semoga hasrat dan juga niat kita untuk meneruskan pengeluaran daripada akaun KWSP ni, sama ada for all, 2.0, bersasar ataupun sebagainya, harapnya dapat dilaksanakan dalam masa yang segera. Apa sahaja isu, apa sahaja mekanisme dan sebagainya, isu yang lebih besar adalah daripada kalangan pencarum KWSP itu sendiri, yang mana mereka ini sangat terkesan, sangat berasa susah sekarang ini untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Jadi teruskan semua perjuangan anda, insya-Allah saya pasti akan ada sinar di penghujung jalan nanti. Itu saja sedikit yang saya nak kongsikan kepada anda semua yang bertanyakan sejak semalam. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang soalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.